Yang biji-biji tu ke? Yes, yang biji-biji tu. Tu yang saya nampak dia eksklusif tu. Ya, ini memang Mirabit. Ini yang pertama sebenarnya dalam Malaysia yang kita buat. Sebelum ni memang kalau cari design ni memang tak ada. Ini Mirabit antara yang pertama punya pattern kita masukkan dalam Siti Adira Collection. Okay. So kat situ Sifu akan dapat satu eksklusiviti lah. Welcome back ke Ting Luar Kotak. Bersama kita hari ini iaitu founder Mirago dan juga Siti Adira. Siti Adira. First time panggil Siti Adira. Sejak munculnya cincin Siti Adira. So saya pun bertukar lah. Sebelum ni panggil Adira Suhaimi. Kali ni panggil Siti Adira. Mana lebih selesa? Kalau nak beli emas, Siti Adira lah. Panggil Siti Adira. Siti Adira. Sebab emas punya pasal. Siti Adira terus. Selepas emas, munculnya emas, so sedap dipanggil Siti Adira. Sifu pun dah tukar nama lah, jadi Sifu Ombak Rindu. Sifu Ombak Rindu. Sini sana. Okey, jadi kali ni kita nak tanya Siti Adira berkaitan dengan marketing lah. Dalam banyak-banyak as selebriti dan juga influencer, Adira ni dia unik dan kreatif idea-idea marketingnya. Termasuklah waktu buat marketing untuk Miragold, collaboration dengan Miragold. So, sebenarnya macam mana dapat idea yang luar kotak lah. Macam tak jangka idea-idea. Tapi simple, tapi impact kan. Sebab sebelum-sebelum ni Adira pernah banyak je buat konten-konten yang berbeza-beza lah. Tapi ada sesetengah konten kind of macam orang sekarang suka berhibur. Sifu. Dari dulu lagi. Betul. So macam diorang tak suka yang macam konten-konten yang berat sangat. Kena tukar lah. Sebab itu podcast kita pun tukar. Bahan orang. Dulu kita punya podcast dah 3 kali saya buat serius-serius semua. Jadi kita tukar, ambil inspirasi dari Siti Adira. Kalau tak wujud Sifu Ombak Rindu tadi. Tukar nama dalam podcast Sifu Ombak Rindu. Tak boleh bro, Sifu kena tukar nama betul. Tak ada dia yang bagi nama dia, maling juga. Okey, sambung. Dah jangan layan. Sambung kan? Okay. Kat mana tadi Sifu? Kat mana tadi? Konten menarik. Konten. Penonton-penonton dekat follower dekat IG Adira Suhaimi tu, dia orang lebih kepada yang simple, pendek tapi sampai. Diorang faham lah. Okay. Macam tu. Jadi selain tu apa mesejnya sebenarnya dari konten-konten tu? Sebab sekarang ni kan ramai dari dulu lah, dari PKP saya start konten-konten kelakar ni sebenarnya daripada PKP. Sebab time PKP. Yelah, saya follow masa PKP. Ya kan? Sebab time PKP saya sendiri pun stres duduk rumah. Tak boleh nak pergi mana. Okay. So macam dekat feed, dekat wall, buka je IG ke TikTok ke, semua orang pergi. Okay. Semua ada kematian lah dan sebagainya. So semua yang sedih-sedih. So saya macam fikir takkanlah nak, sampai bila nak nampak konten macam tu kan. Walaupun sebenarnya kenalah sedih juga. Tapi at least kalau orang buka saya punya social media, mungkin orang boleh ketawa. Mungkin orang boleh berhibur. Betul. So start dari sanalah. Bila buat sekali tu orang suka pula. Orang macam minta lagi. Kita bagi je lah. Tapi yang sebelum ni konten ni bersifat eksklusif lah. Kalau sebelum ni. Saya orang kampung Sifu. Jadi saya campur-campur je. Macam kadang-kadang kita tengok selebriti kan, dia takkan buat benda-benda yang macam kelakar-kelakar ni. Betul. Macam jatuh image dia lah. Dia ada sopan santun dia. Bukan sopan santun, eksklusiviti. Okay. Salah rupanya. Saya rasakan Sifu masing-masing ada cara nak bawakan. Cara mungkin saya nak orang nampak saya macam ni. Tapi Adira memilih kepada yang semua golongan boleh menerima. Which is lagi-lagi kalau kita macam cuba berniaga kan, kita nak tangkap hati peminat-peminat tu macam bukan yang saya rasa saya tak boleh buat macam tu. Tapi masing-masing ada cara masing-masing lah. Senang cerita, jadilah diri sendiri dan juga cipta kelainan, keunikan yang boleh membezakan kita dengan orang lain. Macam Miragold sendiri kan, macam mana marketing yang dibuat oleh Adira yang paling meletup untuk collaboration ni? Live ke, mungkin konten dia ke. Saya paling kelakar lah yang tunjuk cincin pergi kat mana tu. Begini. Yang ada nampak jari. Cincin. Saya tak fikir marketing macam ni kan.
Betul-betul luar kotak Sekejap lagi kita suruh dia demo lagi sekali. Guna cincin yang ni pula. Ya. Kita dah ada dah konten tu sebenarnya. Kita tinggal lapor je. Tunggu di post je. So far untuk Miragol, saya memang tak pernah meletakkan syarat untuk Adira nak buat konten macam ni, sebab bagi saya lebih baik dia menjadi Adira Suhaimi yang tersendiri, supaya konten-konten tu lebih orang kata lebih Ada melihat identiti. Ya, ada identiti tu. Sebab dekat Miragol kita memang tak tetapkan nak buat macam mana. Saya lebih suka Adira dia ada personality dia sendiri dalam video tu. So kalau nak cakap yang meletup video tu, saya rasa semua video Adira tu memang dia mengarah. Dia memang akan ada dia punya fans dan dia Betul. punya vibe tersendiri Sifu. So bagi saya memang semua konten dia okey. Ada juga yang tak okey. tak so far untuk Majority memang okey lah. Ya betul. 90% memang okey. Bila idea dia antara paling mahal. Saya pernah tengok kata-kata Zack King. Paling berharga, paling mahal dalam bisnes, dalam marketing ni adalah idea. Jadi saya nampak Adira ni dia kaya dengan idea. So macam mana dapat idea macam luar kotak lah. Contoh cincin tu, saya sendiri tak terfikir buat macam tu. Saya pun tak fikir fikir pun juga. macam mana saya pun. Lahir memang dah kreatif kot. Tapi tipulah Sifu kalau saya tak berfikir tengah malam. Okay. Saya ni jenis orang yang besok nak kena buat apa, besok saya nak kena siapkan apa. So ada jadual lah. So macam saya bangun je besok pagi, kalau saya cuti ke, tapi saya akan ambil masa lah sehari tu untuk saya shoot konten. Untuk 4-5 hari gitulah. Untuk seminggu punya untuk konten. seminggu. So macam ada je benda jalan. Tapi saya berfikir tu, selagi saya tak habis fikir, saya tak akan tidur. So saya akan catat. Lepas tu besok saya settlekan semua. Bukan senang juga Ingat memang lalu-lalu terus buat macam tu. Tak ada. Dia kena fikir idea. Saya bukanlah plan juga lah sebab ada tulis kan. So macam kalau saya dah buat ni, saya tekan tick. Kalau saya dah buat ni, saya akan tick. List to do lah Betul. Jadi macam mana nak dapat idea tu? Selain fikir, adakah ada reference ke? Ada juga yang ada reference. Lepas tu saya banyak membaca komen. Sebenarnya daripada komen-komen netizen akan terlahir idea-idea yang baru. Contohnya apa yang dia orang komen tu yang menjadi idea? Contohnya macam kalau macam saya post benda tak tahulah macam mana, tapi kena tengok juga. So macam kat situ kalau saya dapat je kan, saya akan tulis. So kalau dapat lagi idea, saya akan tulis. So macam kadang-kadang diorang cakap tu boleh bagi satu situasi. Contoh dia cerita, cuba Kak Adira begini. Jadi Bukan macam tu. Dia macam ni tau. Kalau contohnya POV. Bila orang tengah pening kepala. okay. Contoh. Lepas tu dia orang bagi lagi POV lain. Kat bawah. Dia orang akan bagi idea-idea. Bukanlah macam kebanyakan dia orang akan letak POV. Tapi kita akan buat sendirilah macam mana nak lakonkan. Jadi semua. Sebenarnya untuk jadi kreatif ni tengok apa yang audien nak lah. Betul. Bukan semata-mata apa yang kita nak. Jadi baik tu lebih kena kepada audien tu kan, sebab dia adalah based on the real apa orang kata situation. Bukan kita cipta macam tu saja. Asyik bicap pula English hari ni. Dan ada juga Sifu, kalau macam kebanyakan yang dengan anak-anak tu, memang apa yang terjadi hari-hari di rumah, kat rumah. hari-hari. So kita tinggal lakonkan balik. Yang pakai anak tudung apa tu? Konon balik tu sengit lah. Tapi tak sengit kan. Biasa memang sengit lah. Biasa sampai sini dah. Tapi time je saya cakap, macam mana nak supaya tudung dia cantik je kan. Ada 10 jarum peniti tu Sifu sebenarnya. Macam barulah dibongkarkan. Di tempat yang betul lah. Tapi dia balik okey je kak. Kawan-kawan dia dekat sini dah semua. Sebab selalu dia balik kan. Kadang-kadang kat sini. Kadang-kadang dah tak ada pin. Kadang-kadang dah rambut sampai sini dah. Maksudnya dekat sini twist kan balik kan. Betul. Betul lah, kreatif. Dia kena tengok apa yang ada sekeliling, apa yang berlaku setiap hari. Itu memberi idea jugalah ya. Betul. Okay, dari segi marketing lah. Contohnya apa marketing yang paling unik lagi yang dibuat untuk cincin Siti Adira ni ataupun cincin Ami sebelum ni?
Audience Adira Suhaimi dorang suka, dorang lebih attracted, betul tak ayat yang tu, attracted dengan konten-konten yang bukan hasil, Okay. konten-konten yang asal nampak. So Adira lebihkan kepada dorang yang bertanya. Okay, create engagement lah. Betul. So macam nak cantik cincin tu. Dia bertanya kat situ, demand tu akan wujud lah. Nak yang contohnya macam saya buat the content yang cincin, tunjuk cincin je kan, akan ada lah yang akan komen yang macam jangan menunjuk, mana yang faham dorang akan tahu. Jangan menunjuk ya Allah tu kan. Tapi Adira tak ambil itu sebagai benda-benda yang negatif tak. So macam ada betul juga dorang cakap tu, tapi sebenarnya kita buat marketing. Sebenarnya kita menjual macam tu. Tapi ramai orang yang faham, alhamdulillah. Jadi itu antara impact terbesar lah yang dari semua konten-konten yang kelakar lah dorang suka. So dari situ create demand lah. Contohnya efek kepada Miragol, orang datang kedai macam mana selepas konten-konten yang dibuat oleh Adira tu? Macam kalau Adira dia post konten je, memang kita dah tahu dah, memang akan ada orang yang akan datang untuk mencari cincin tu. Sama juga masa cincin Ami sebelum ni pun kita just cakap je, okay, post video kelakar pasal cincin tu je. Kita tak ada post spesifik nak kena tunjuk macam mana ke, tak ada. Cakap post je video kelakar-kelakar pun tak apa. Sebab Adira ni dia ada satu, saya rasa lah, dia bukan saya rasa, memang dia boleh influence people. Betul. So apa yang dia pakai tu pun orang akan tanya, even baju ke kasut ke. Benda tu memang dah cantik kan. Contohnya cincin tu nampaklah close up. Ya. Design tu sendiri pun sebenarnya sebelum kita buat pun kita betul-betul kaji. Kita akan pastikan Adira suka dulu design tu. Baru kita akan masuk dekat production. Selagi Adira tak suka, sebab kita tahu yang bila dia suka, mana audience dia pun akan tertarik. Sebab dia punya audien pun boleh tengok lah dia memang betul happy. Kadang-kadang kan bila influencer ke selebriti, orang nampak lah bayar ni. Bayar ni. Jadi sebab itu dia promote. Lagi satu, mungkin sebab Adira selalu pakai benda yang Adira suka. So contohnya macam betul lah kakak cakap tadi tu, memang kita nak kena fikir benda yang Kak Mira suka, Adira suka juga. So kita orang akan pakai hari-hari. So orang akan nampak, mula sehari dua pakai, orang tak tengok lagi. 3 hari 4 hari dorang kan mula tanya dah. Dah berterusan kan, konsisten awarenessnya. Lagi satu, watak Adira tu sendiri pun kita tak sangka waktu dia menyanyi serius. Dan waktu dekat lagu-lagu dia dia serius. Dia ada ke lagu-lagu lawak? Tak ada. Tak ada, semua lagu serius. Dia yelah, kalau tengok karakternya lawak. Tapi bila lagu dia semua yang deep. Kalau penyanyi lama orang kata apa Shima. Shima apa? Shima penyanyi lama-lama jenis lagu serius-serius. Siapa seangkatan? Lagu sedih, lagu-lagu yang deep lah. Galau-galau. Zainal Zain. Tapi dia boleh bawa watak tu, makna watak kelakar. Maknanya tak sama dalam penyanyian dia, tapi dekat konten dia jadi kelakar. Boleh masuk ni apa tu? Apa tu? Malah je lawak. Musical. Kita cakap dah. Marah je lawak kan. Okay, jadi selain daripada marketing yang bersifat konten kan, apa marketing yang Adira buat lah? Contohnya mungkin dengan media ke, ataupun audiens sendiri yang berkaitan Adira ni. Yang apa ni? Pasal cincin. Pasal cincin ke? Kita orang tak adalah guna media sangat kan. Kita memang tak guna media. Platform apa yang ada. Contohnya macam TikTok, macam Instagram, macam live pun ada selalu buat juga. Kalau live macam mana? Kalau live tak cerita pasal cincin pun orang yang tanya. Okay. Tapi kita macam seeding lah. Kena banyak seeding ada macam tu. Kena banyak seeding. Jadi macam Miragol sendiri ada susun ke plan marketing untuk Adira untuk collaboration ni? Tapi macam Sifu tahulah, kita setiap kali buat apa-apa memang kita akan rujuk dengan Sifu dulu. Macam strategi marketing, apa semua plan kita nak keluar jalan macam mana tu kan. Macam baru-baru ni kita ada launching. Bagi untuk Miragol tu macam launching besar sebab kita buat untuk produk. Biasa kita buat launching itu biasa kalau open new branch ke apa. Tapi tak, kali ni untuk produk itself kita buat launching secara besar. Yang dulu tu just pembukaan saja kan? Ya. So sebab jarang kedai mas nak buat launching besar-besar macam ni.
ni sebab dia memakan kos yang besar. Sebab kita pun tahu kalau margin masing dia macam rendah sikit kan. Tapi saya rasa plan-plan tu semua kita dah susun dengan Sifu kan. Sifu dah tunjuk kita. Cuma saya tak terbabit dalam gimmick. Macam mana Abang Red boleh muncul kat situ? Saya pun terkejut. Tapi kan. Tapi Abang Red kata dia tak datang tau. Cakap dengan Yayan dia tak datang. Tapi dah tahulah di-invite sebelum tu. Dah tahu. Tapi sebab sehari sebelum hari kejadian dia tengah gali kubur pagi. Gali kubur. Sebab ada orang kampung meninggal, 3 orang meninggal. Jadi macam cakap, tapi dia memang live dekat kubur tengah gali-gali kubur apa semua kan. Macam okay, dia tak datang lah ni. Tapi amazing. datang pula. Kan ada pakat ni dengan Tak ada Sifu, tak ada. Kita tak ada pakat. Tapi itulah Abang Red cakap lah macam ni. Dia kata macam ni, malulah saya kalau saya tak tolong awak. Dia kata macam tu. Sebab awak dah banyak tolong. Macam tu. So macam tapi Alhamdulillah dia jarang-jarang sekali nak buat benda-benda macam tu. Bukan dia memang macam tu ke? Tak. Dia bukan jenis orang yang macam tu. Tapi dia kata tak apalah untuk Miragol ni, untuk Ami dia kata macam tu, okay, kita tolonglah. Bila tapi itu cinta, lepas kejadian. Bila Lepas cinta. Dah lah, Sifu lah. Bagi Sifu je lah lagu tu. Saya jumpa Abang Red, borak dengan dia, saya percaya dengan dia tau. Dia ni ada aura. Dia ada macam pemikat. Kalau menjual sangat bagus lah. That's why dia boleh menjual diri dia kepada Siti Adira suatu ketika dulu. Dan rasanya dia cuba menjual kembali. Tapi Sifu dia bukan dia okay, Abang Red dulu dengan yang sekarang dia totally different. Terbongkar tapi Abang Red. Sekarang ni lebih santai. Okay. Bolehlah masuk cerita, bolehlah. Dulu lain. Tapi Alhamdulillah yang perubahan dia sekarang ni macam InsyaAllah lah. melembutkan kembali hati yang keras. Ada jodoh adalah Sifu. InsyaAllah. Ada petanda tu. Ada jodoh adalah. Kalau tak ada InsyaAllah. tak apa. Saya okey je. Okay, Abang Red sila dengar ya. Ada harapan besar tu. Usaha sebaiknya. Sekali lagi Sifu, bila cinta ni? Bila cinta. Itu je. Tolong sambung. Kini tak lagi bermakna yang ku rasa. Kini hanyalah nestapa. Sambung Mira. Jangan. Ni. Hello. Cinta masa lalu. Okay, sign kontrak untuk event. Untuk dinner confirm dah sign dah. Sekarang ni saya nak membelilah cincin ni. Sebab dia nyanyi lagu dan sudi datang ni, kita belilah. QR. Okay, jadi dengan ini mana duit? Mana handphone nak transfer. Beg Sifu mana? Beg Saya nak 8 apa orang panggil? 8 loop. 8 loop. Saiz berapa Sifu? Tanya pula. berapa bawa? Ingat saya. 3 sold out dah. Saiz. Dulu wife saya besar dia. Sekarang dah besar sikit. Saiz still sama Sifu. Jari ke? Sifu saya jari besar tau. Walaupun saya nampak mungkin kot. kecil. Try dululah, try. Bawa balik. Tak apa. Okay, so mana Mira? Mana Jual. okey. Dah satu. Tapi sebelum tu explain lah sikit apa keunikan dia. Okay, Saya dah kakak. tahu dah dia 8 loop. 8 loop ni cantik. Sesuai Behind the bagi story. hadiah istimewa. Ya, dan sebenarnya dekat design Siti Adira pun kita boleh tengok kita ada letak 3 pattern lah. Okey. Yang pertama kalau tengok kita ada high polish. High polish ni yang Okey. licin tu Sifu, kita panggil dia high polish. Lepas tu yang warna white colour tu dia memang emas. Sometimes orang keliru, orang ingat tu bukan emas, sebenarnya dia memang emas, iaitu diamond cut chrome. And then satu lagi yang paling latest kita datangkan iaitu Mirabit. Okey. Mirabit ni lah yang paling latest. Yang biji-biji tu ke? Yes, yang biji-biji tu. Tu yang saya nampak dia eksklusif tu. Ya, ini memang Mirabit. Ini yang pertama sebenarnya dalam Malaysia yang kita buat. Sebelum ni memang kalau cari design ni memang tak ada. Ini Mirabit antara yang pertama punya pattern kita masukkan dalam Siti Adira Collection. Okey. So kat situ Sifu akan dapat satu exclusivity lah. Dan saya nampak lah macam golongan usahawan, founder owner business, dia suka benda yang lain daripada kebiasaan. Contohnya design ni dia banyak loop tu kan. Ya. Biasa 1 hingga 3 loop saja. Ya. Tapi disebabkan dia ada 8 loop, saya rasa dia menjadi tarikan untuk golongan-golongan
banyak duit lah seperti usahawan yang sedang menonton ni. Dulu ada usahawan emas datang kelas Sifubat, dia pusing-pusing tunjuk emas ni habis laku. Dan sekarang ni masanya untuk Miragold, yang mana anak-anak murid Sifubat diwajibkan dan dipaksa untuk mendapatkan koleksi-koleksi Miragold. Dan kalau termasuk, anda nak nampak kaya berjaya, dapat apa orang kata recommendation dari Sifubat. Dan berjaya closing, dapatlah discount price sekejap lagi. dan berjaya closing apa ni, Sifu Ombak Rindu hari ni. Okey, terima kasih Siti Adira. Thank di you, atas Sifu. perkongsian kesudiannya dan melekat satu cincin emas untuk dibawa pulang. Tadi 3 3 tu buat lupa. 1 je. Mana tahu 2 tu akan muncul dalam majlis award nanti. Ya. Okey. Yang mana kita akan menyaksikan beratus founder akan melihat cincin Siti Adira. Kita ada sesi seterusnya bersama Zul sebentar lagi. So Mayus, thank you. Okay, stay tuned.